Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Video ini adalah untuk penerangan mengenai pasaran digital yang mana tajuk ini merupakan salah satu tajuk dalam pembelajaran kami di UUM secara PES di Pusat Kampus Kota Kinabalu, iaitu dalam subjek STID 1023 Aplikasi Komputer dalam Pengurusan. Sebelum saya meneruskan video penerangan mengenai pasaran digital ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami. Kumpulan kami ini terdiri daripada 2 orang ahli dan nama kumpulan kami adalah GM Marketing. Sebenarnya GM itu mempunyai maksud, iaitu huruf G merujuk kepada Gabriel, salah seorang ahli dalam kumpulan ini, dan juga huruf M itu merujuk kepada Mazlin, iaitu saya sendiri. Maka jika digabungkan, terciptalah nama kumpulan kami, iaitu GM Marketing. Sedikit maklumat mengenai ahli kumpulan ini. Yang pertama adalah Gabriel bin Karang. Gabriel bin Karang merupakan mahasiswa UUM bahagian Kota Kinabalu dalam bidang ijazah sarjana muda pengurusan awam dengan kepujian BPM Hons, memegang nombor metrik 315059. Dan ahli yang kedua iaitu saya sendiri, Mazlin bin Muhammad Jidi, juga merupakan mahasiswa UUM bahagian Kota Kinabalu dalam bidang ijazah sarjana muda pengurusan awam dengan kepujian BPM Hons, memegang nombor metrik 315008. Baiklah, kita masuk ke tajuk yang pertama, iaitu definisi pasaran digital. Apa itu pasaran digital? Pasaran digital merujuk kepada aktiviti pemasaran yang dijalankan melalui platform digital dengan bantuan internet, teknologi komunikasi dan peranti elektronik bagi mencapai sasaran pelanggan dengan lebih meluas. Dalam pasaran digital, pelbagai medium digunakan seperti laman web, media sosial, contohnya Facebook, Instagram, TikTok, dan email, aplikasi mudah alih, enjin carian iaitu Google, serta platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada. Melalui medium ini, syarikat atau usahawan dapat menyampaikan maklumat, iklan dan promosi secara langsung kepada pengguna tanpa batasan, lokasi dan juga masa. Hal ini membolehkan perniagaan menembusi pasaran global dengan kos yang lebih rendah. Selain itu, pasaran digital membolehkan interaksi dua hala antara penjual dan juga pelanggan. Pelanggan bukan sahaja menerima maklumat, malah boleh memberi maklum balas, membuat pertanyaan, ulasan dan menilai terhadap produk ataupun perkhidmatan yang dijual ataupun diberikan. Interaksi ini membantu peniaga memahami kehendak dan tingkah laku pengguna dengan lebih baik. Seterusnya, menambah baik strategi pemasaran mereka. Pasaran digital juga memanfaatkan teknologi analisis data untuk mengukur keberkesanan kempen pemasaran. Maklumat seperti jumlah tontonan, jumlah klik, jumlah jualan dan juga respon pelanggan dapat dianalisis secara terperinci. Ini membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat, merancang strategi yang lebih berfokus serta menyasarkan kumpulan pelanggan tertentu berdasarkan umur, minat, lokasi dan juga corak pembelian. Kesimpulannya, pasaran digital memainkan peranan penting dalam dunia perniagaan moden kerana ia menawarkan kaedah pemasaran yang lebih fleksibel, kos efektif, mudah diakses dan berimpak tinggi seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin meluas.
Pasaran digital menjadi medium utama bagi perniagaan untuk kekal berdaya saing dan relevan dalam ekonomi semasa. Seterusnya kita akan masuk ke tajuk yang kedua, iaitu kefungsian pasaran digital. Di antara kefungsian pasaran digital adalah meningkatkan kesedaran jenama, menjangkau pelanggan sasaran dengan lebih tepat, meningkatkan interaksi dan hubungan dengan pelanggan, menjana jualan dan keuntungan dengan kos yang lebih rendah, mengumpul dan menganalisis data pelanggan, juga yang terakhir adalah meningkatkan daya saing perniagaan dalam pasaran global. Ini adalah di antara kefungsian pasaran digital yang perlu kita tahu. Seterusnya kita masuk ke tajuk yang ketiga, iaitu contoh-contoh penyelesaian pemasaran digital. Seperti yang anda lihat di skrin video ini, kita ada Facebook, Instagram, TikTok dan juga Twitter. Kesemua aplikasi ini adalah platform untuk peniaga-peniaga yang menjual produk mereka ataupun barangan mereka secara online menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebenarnya ada lagi yang lain. Tapi yang paling popular adalah Facebook, Instagram, TikTok dan juga Twitter. Aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga Twitter memainkan peranan yang sangat penting dalam pasaran digital kerana ia berfungsi sebagai platform utama untuk aktiviti pemasaran, komunikasi dan interaksi antara peniaga dengan pengguna. Aplikasi-aplikasi ini digunakan secara meluas oleh pelbagai lapisan masyarakat, menjadikannya medium yang berkesan untuk menyampaikan maklumat dan mempromosikan produk ataupun perkhidmatan yang diberikan. Aplikasi media sosial ini membolehkan perniagaan mencapai pasaran yang lebih luas tanpa had lokasi geografi melalui Facebook dan Instagram. Peniaga boleh memaparkan iklan, gambar, video serta maklumat produk kepada pengguna bukan sahaja di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. TikTok pula menjadi platform yang sangat berpengaruh kerana kandungan video pendeknya mudah tular dan cepat menarik perhatian pengguna. Keadaan ini membantu meningkatkan kesedaran jenama dengan lebih pantas berbanding kaedah pemasaran tradisional. Selain itu, aplikasi ini membolehkan interaksi dua hala antara penjual dan pelanggan. Pengguna boleh memberi komen, tanda suka, berkongsi kandungan serta menghantar mesej secara langsung. Melalui interaksi ini, peniaga dapat mengetahui maklum balas pelanggan, memahami keperluan pasaran dan meningkatkan kualiti produk atau perkhidmatan. Twitter pula sering digunakan untuk perkongsian maklumat ringkas, promosi pantas dan respon segera terhadap isu semasa, sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap jenama. Di samping itu, aplikasi-aplikasi ini menyediakan ciri pengiklanan berbayar yang membolehkan peniaga menyasarkan pelanggan tertentu berdasarkan umur, jentina, lokasi, minat dan tingkah laku pengguna. Contohnya, kita ada Facebook ada menyediakan iklan berbayar, kan? Dan Instagram juga ada menyediakan iklan berbayar. Jadi ini semua membantu perniagaan menjalankan kempen pemasaran yang lebih fokus dan berkesan. Hal ini menjimatkan kos pemasaran kerana iklan hanya dipaparkan kepada kumpulan sasaran yang berpotensi untuk membeli. Seterusnya, aplikasi seperti TikTok memberi peluang kepada peniaga kecil dan usahawan baharu untuk bersaing dengan syarikat besar. Kandungan kreatif seperti video promosi, ulasan produk dan siaran langsung iaitu live
dapat menarik perhatian pengguna tanpa memerlukan modal yang besar. Ini menjadikan pasaran digital lebih terbuka dan inklusif kepada semua perniagaan. Kesimpulannya, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter merupakan aplikasi yang sangat penting dalam pasaran digital kerana ia berfungsi sebagai medium pasaran yang efektif, interaktif, dan cost efficient. Aplikasi-aplikasi ini membantu perniagaan membina jenama, meningkatkan jualan serta mengekalkan hubungan dengan pelanggan. Oleh itu, penggunaan aplikasi media sosial secara strategik amat penting untuk memastikan kejayaan dan daya saing perniagaan dalam era digital. Bagi tajuk yang keempat pula, iaitu kebaikan dan keburukan pasaran digital, saya akan memberitahu anda apa keburukan dan juga apa kebaikan apabila seseorang ahli perniagaan melakukan perniagaan secara digital. Okey, baik. Yang pertama kita pergi ke arah keburukan terlebih dahulu. Keburukan untuk pasaran digital sememangnya sangat banyak. Tapi apa yang saya boleh kongsikan di sini hanya ada beberapa perkara lah. Yang pertama, keburukan yang pertama adalah dapat ditiru dengan mudah. Ini keburukan yang pertama lah. Dapat ditiru dengan mudah. Yang mana produk, jika ada peniaga yang kongsi produknya di platform media sosial ataupun di Facebook, kan, di TikTok, sebenarnya orang mudah untuk meniru. Mungkin si peniru itu dia akan cuba mencipta satu produk yang lebih kurang sama dengan produk yang asli. Itu salah satu keburukannya lah. Dan seterusnya, mengalami gangguan internet, iaitu capaian internet yang terhad. Kadang-kadang kalau internet terputus, maka peniaga akan mengalami satu gangguan penjualan melalui platform online. Sebab itu internet juga memainkan peranan penting di dalam pasaran digital. Dan seterusnya, keperluan kemahiran digital. Bukan semua peniaga mempunyai kemahiran mengenai digital lah. Tidak semua. Hanya yang tahu saja yang boleh mempromosikan ataupun menjual barang mereka di platform digital seperti Facebook, TikTok, Twitter dan juga Instagram. Maka kemahiran juga amat penting dalam pasaran digital ini. Jika tidak berkemahiran, maka agak sukar kepada peniaga untuk menjual produk mereka di media sosial. Dan risiko keselamatan data. Ini juga perlu berhati-hati jika berlaku satu kebocoran data. Yang mana jika berlaku satu kebocoran data, maka keselamatan si penjual ataupun si peniaga itu boleh terganggu. Contohnya, jika orang dapat masuk ke akaun si penjual peniaga dan si yang masuk ke akaun penjual atau peniaga tadi, dia membuat satu cerita yang tidak sepatutnya dan
netizen akan membaca cerita yang tidak bagus itu, maka ianya akan merosakkan imej peniaga ataupun si penjual tadi. Maka sebab itu keselamatan data, akaun Facebook, akaun Twitter, akaun Instagram perlu benar-benar terjamin. Jangan sampai ada orang lain yang boleh masuk ke akaun kita lah. Jika ada orang lain boleh hack ataupun boleh masuk ke akaun kita, maka itu juga sangat bahaya kerana imej kita boleh tercalar ataupun terganggu. Dan yang terakhir adalah persaingan tinggi. Ini sudah pasti, ini memang sudah pasti. Persaingan sangat tinggi kerana apabila kita berniaga di media sosial ataupun berniaga secara online, maka kita perlu tahu bukan kita saja seorang yang menjual, yang berniaga secara online. Banyak lagi individu-individu lain, syarikat-syarikat lain juga menjual ataupun melakukan perniagaan secara online. Maka sebab itulah persaingan sangat tinggi. Apa yang perlu dilakukan jika persaingan sangat tinggi? Kita kena jaga kualiti produk kita, jaga imej kita, dan juga kita kena jaga apa yang telah kita janjikan kepada pelanggan. Jangan sampai pelanggan hilang kepercayaan kepada kita. Jika pelanggan hilang kepercayaan kepada kita, maka pelanggan itu pasti akan lari dan tidak akan lagi membeli produk yang kita jual. Maka dengan itu, persaingan yang amat tinggi memang berlaku. Itu memang akan berlaku. Itu di antara keburukan-keburukan pasaran digital yang sudah pasti akan melanda kepada mereka yang menjual produk mereka ataupun yang berniaga secara online di media sosial. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kebaikan. Jika ada keburukan, maka pasti ada kebaikan. Salah satu kebaikan pasaran digital ni iaitu mudah dan cepat. Mudah dan cepat. Contohnya, kita tidak lagi perlu beratur. Kita tidak perlu lagi membuat temu janji ataupun sebagainya. Kita hanya perlu order sahaja secara online. Sebab itu, mudah dan cepat. Pantas. Kan? Betul kan? Dan seterusnya, efisien dan efektif. Ini pun sudah tentu. Dan kita juga mempunyai jangkauan yang luas. Jangkauan yang luas ni merujuk kepada kita punya jualan tu tular ataupun viral kepada orang ramai. Dan sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat ni juga merupakan satu kebaikan di dalam pasaran digital. Contohnya, jika kita menjual sesuatu produk di dalam online dan produk itu dikomen oleh individu-individu ataupun netizen, dan kita boleh tahu adakah perempuan yang lebih suka produk kita ataupun lelaki yang lebih suka produk kita ataupun kanak-kanak yang lebih suka produk kita. Jadi kita tahu sasaran yang tepat, sasaran kepada siapa yang kita target, yang kita ingin jual. Di situ kita tahu. Maka sasaran yang tepat akan kita perolehi. Dan juga 24 jam pasaran dibuka. Pasaran digital secara online ni dibuka selama 24 jam, tidak ada tutup. No close. Sentiasa open. Jadi orang ramai sentiasa boleh membuat order. Malam ni ke, petang ni ke, pagi ini ke, esok lusa ke. Tidak ada sekatan masa. Kerana apabila kita berniaga secara online di dalam media sosial,
perniagaan kita itu automatik akan menjadi perniagaan yang dibuka secara 24 jam. Itulah di antara kebaikan-kebaikan pasaran digital bagi mereka yang membuat perniagaan ataupun menjual produk mereka secara online di dalam pasaran digital. Baiklah, daripada saya, itu sahaja yang boleh saya kongsikan kepada anda semua, kerana tajuk-tajuk yang seterusnya akan dibentangkan dan ataupun akan diceritakan oleh kawan saya yang seorang lagi, iaitu ahli dalam kumpulan ini, iaitu Gabriel Benkarang. Nanti Gabriel akan ceritakan kepada anda semua tajuk-tajuk yang berikutnya. Bagi saya boleh ceritakan kepada anda semua mengenai tajuk-tajuk yang telah saya kongsikan tadi, iaitu definisi pasaran digital, kefungsian pasaran digital, contoh-contoh penyelesaian pemasaran digital, dan juga kebaikan serta keburukan pasaran digital. Itu adalah tajuk-tajuk yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Jadi bagi tajuk yang seterusnya, tajuk yang lain, saya akan serahkan kepada kawan saya, ahli kumpulan saya yang satu lagi, iaitu Gabriel. Nanti Gabriel akan terangkan kepada anda tajuk-tajuk yang lain mengenai pasaran digital ini. Ya, terima kasih kepada rakan sekumpulan saya yaitu Encik Mazlin di atas penjelasan beliau berkenaan dengan pemasaran digital ini. Jadi sekarang ini tibalah giliran saya untuk orang bilang menyampaikanlah proses berkenaan dengan pemasaran digital ini yang seterusnya. Ya, tadi Encik Mazlin telah menyampaikan penjelasan berkenaan dengan pasaran digital ini sehinggalah tajuk keempat, yaitu kebaikan dan keburukan pasaran digital ini. Dan untuk yang tajuk yang kelima, kita akan pergi kepada pengenalan produk, ya tuan-tuan. Jadi mungkin sebelum saya teruskan saya punya penjelasan ataupun penerangan berkenaan dengan tajuk yang kelima ini, saya suka ingin memperkenalkan diri kepada tuan-tuan, ya tuan, sebab orang bilang tidak kenal maka tak cinta. Jadi apalagi dalam proses pemasaran digital ini, jika kita tidak tahu apa produk yang orang bilang, jika kita tidak kenal orang yang memberikan penerangan, maka produk tersebut akan gagal. Sebab kita tidak tahu, kita tidak, orang bilang, kita tidak mengenali untuk proses ini. Jadi untuk tajuk yang kelima ini yaitu pengenalan produk pasaran, dan tajuk keenam saya akan bentangkan di sini ada 3 tajuk, ya tuan-tuan. Dan tajuk keenam yaitu proses pemasaran digital, dan yang terakhir nanti adalah kesimpulan. Jadi serba sedikit berkenaan dengan GM marketing, ya. GM marketing ini. Jadi dalam pengenalan produk bagi GM marketing ini, di sini kita ada 2, ya tuan-tuan, yaitu baja sawit dan kain batik Malaysia. Dan ini merupakan, jika kita tengok dalam slide di sini, ya tuan, di sana baja MPO BF1 terdapat 2, yaitu baja MPO BF1 1 dan yang kedua itu berwarna merah MPO BF1 Extra K. Dan di sebelahnya pula adalah kain batik Malaysia, ya tuan. Jadi mungkin serba sedikit berkenaan dengan pengenalan berkenaan dengan produk yang GM marketing pasarkan, ya. Jadi untuk kain batik,
Ya teman-teman, kita telah sedia maklum bahwa kain batik merupakan produk warisan budaya yang mempunyai nilai seni dan identiti tersendiri di Malaysia. Ia dihasilkan melalui teknik mencanting dan pewarnaan yang menghasilkan corak unik serta bernilai tinggi. Dalam era digital masa kini, pemasaran batik tidak lagi terbatas di kedai ataupun di pameran kelas tangan ah, seperti sehalunya, tapi telah berkembang melalui berbagai platform digital yang memberi peluang lebih luas kepada pengusaha batik untuk memasarkan produk mereka ke pasaran global. Ya, teman-teman, itu serba sedikit pengenalan dengan kain batik Malaysia. Dan yang kedua ini untuk baja sawit MPOB F1 ya, teman-teman. Ya, baja ini telah MPOB keluarkan, ya. MPOB telah mengeluarkan uh, ataupun menghasilkan satu formula baja yang seimbang melalui penyelidikan dengan menamakan MPOB F1. Ya Tuan, baja yang diformulakan ini adalah sesuai untuk semua peringkat umur kelapa sawit daripada 1 hingga 25 tahun. Dan baja MPOB F1 ini adalah baja sebatian yang mengandungi nutrien seimbang penting untuk penghasilan sawit yang tinggi ya teman-teman. Selain daripada itu ya teman-teman, baja 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 sawit nih ya MPOB F1 adalah baja sebatian yang dibuat secara pemampatan kering ya, dengan menggunakan bahan mentah yang bermutu tinggi. Hasilnya ialah butiran baja sebatian yang mampat dan keras ya, yang dapat bertahan dalam tanah selama 6 bulan dan bertindak sebagai baja perlahan ya teman-teman, ataupun slow release. Jadi ada dua produk ini adalah GM marketing punya produk untuk dipasarkan lah ya teman-teman. Jadi itu serba sedikit pengenalan berkenaan dengan produk yang dihasilkan oleh GM Marketing lah yang akan dipasarkan dalam pasaran. Dan kita masuk kepada tajuk seterusnya ya teman-teman, yaitu proses pemasaran. Ini tajuk yang ke-6 lah. Kalau tersilap saya, ini tajuk yang ke-6 yaitu proses pemasaran digital. Ya. Jadi untuk proses pemasaran digital ini ya teman-teman, memandangkan pasaran digital ini adalah begitu luas, sangat luas dalam orang bilang dunia alam maya. Dan namun teman-teman, di sini saya ambil beberapa faktor untuk proses pemasaran digital ya. Ya, di sini yang pertama yaitu faktor teknologi dan infrastruktur digital. Ya, ini merupakan salah satu faktor lah untuk pemasaran digital dalam GM marketing. Yang kedua, faktor strategi pemasaran digital ya. Yang ketiga, faktor kepercayaan dan reputasi jenama. Yang keempat ini logistik dan penghantaran. Yang kelima, kompetensi sumber manusia dan pengetahuan digital, ya teman-teman. Dan keenam, sokongan dan kerjasama daripada pihak berkepentingan, ya. Ini orang bilang inilah GM marketing lakukan supaya boleh bertahan dalam pemasaran digital. Dan yang terakhir, tingkah laku dan kesediaan pengguna lah dalam proses pemasaran digitalnya, teman-teman. Jadi kita akan masuk kepada setiap tajuk tersebut, yaitu faktor teknologi, infrastruktur digital ya, teman-teman. Di sini saya ingin jelaskan dalam faktor teknologi dan
infrastruktur digital nih. Ini merupakan faktor utama dalam pemasaran dalam talian, ya teman-teman, sebab ketersediaan teknologi dan infrastruktur internet dan platform ini untuk menjual produk, ya. GM marketing secara efektif, syarikat perlu mempunyai tuan ini, ya. GM marketing ini secara efektif, syarikat perlu mempunyai yang pertama, ya teman-teman, kita mempunyai platform e-dagang yang stabil dan mesra, mesra pengguna seperti jika kita menjual baja sawit ini dalam pemasaran baja sawit, yaitu Shopee Agro, Agro Bazar online, atau e-agro, sebab kita tumpukan di sini lebih kepada pertanian, ya teman-teman. Dan yang kedua, untuk kain batik pula. Kain batik pula kita ada platform resmi yang khas, ya teman-teman, yaitu MyCraft Shopee. Dan yang kedua ini e-Craft Bazar. Ini merupakan dua platform yang disediakan dan dibangunkan oleh Kraft Tangan Malaysia, ya teman-teman. Jadi untuk teknologi tersebut nih, ya, untuk pemasaran ini kita boleh menggunakan dua platform inilah. Dan ya teman-teman, seterusnya kita telah ada platform untuk, orang bilang platform untuk penjualan. Dan selain daripada platform yang tersebut yang saya sebutkan sebentar tadi, kita di sini juga ada pasaran e-dagang, ya, marketplace. Marketplace ini merupakan sokongan-sokongan yang sangat penting dalam pemasaran digitalnya, teman-teman, seperti Shopee Malaysia, Zalora Malaysia, Lazada, TikTok Shop. Ini merupakan rangkaian lah. Ini platform yang kita gunakan untuk orang bilang untuk menjalankan kita punya penjualan produk lah. Selain daripada itu, rangkaian internet yang baik di luar kawasan bandar agar pengguna dapat mengakses laman jualan juga sangat penting lah. Ini bagi infrastruktur lah, ya teman-teman. Dan yang terakhir, sistem pembayaran digital yang GM marketing gunakan di sini adalah seperti FPX, perbadanan dalam talian, dan e-dompet ataupun e-wallet lah, ya teman-teman. Sebab kenapa kita gunakan ini adalah salah satu pembayaran secara digital yang selamat. Dan sekarang ini banyak platform banyak juga pengguna daripada syarikat atau semua menggunakan orang bilang gunakan sistem pembayaran digital ini. Jadi sebagai kesimpulan bagi ya teman-teman, bagi teknologi dan infrastruktur digitalnya, tanpa teknologi yang kuat, transaksi dalam talian akan terganggu dan menjejaskan keyakinan pengguna lah, ya teman-teman. Jadi faktor yang kedua yaitu strategi pemasaran digital, ya. Bagi strategi pemasaran digital nih, strategi yang berkesan memainkan peranan penting untuk memastikan produk GM marketing ini dikenali dan mendapat kepercayaan pelanggan. Antara strategi utama ialah kita menggunakan media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, apa-apalah, ya teman-teman, untuk mempromosikan video demonstrasi dan testimoni pengguna. Ini salah satulah. Dan yang kedua, pemasaran kandungan.
pemasaran kandungan melalui artikel dan infografik lah dalam media sosial, kan. Yang ketiga, iklan berbayar. Iklan berbayar seperti menggunakan Facebook Ads dan Google Ads lah bagi menjangkau pengguna-pengguna pengguna kita, pengguna-pengguna sasarannya, teman-teman. Dan yang keempat penggunaan sistem otomasi pemasaran atau WhatsApp Business untuk menghantar maklumat produk dan promosi kepada pelanggan berdaftar. Jadi strategi pemasaran digital ini yang tersusun akan meningkatkan capaian pasaran dan membantu pengguna memahami kelebihan produk GM marketing. Ini, teman-teman. Bagi faktor kepercayaan dan reputasi jenama pula. Dalam persekitaran digital, kepercayaan pelanggan terhadap jenama amat penting. Pengguna akan lebih yakin untuk membeli produk GM marketing secara dalam talian apabila ya Tuan, kenapa? Apabila produk yang dipromosikan oleh institusi berwibawa seperti MPOB, itu bagi Bajah. Dan yang kedua ini bagi kain batik pula, kita akan produk dipromosikan oleh Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya Motek. Ini akan menguatkan lagi kita punya reputasi jenamah dan kepercayaan orang terhadap kita punya produk, ya tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan yang kedua, maklumat produk lengkap dan telus seperti komposisi baja, cara penggunaan cara penggunaan, tarikh pengeluaran, dan logo sah yang disertakan. Begitu juga dengan kain batik. Kita ada logo sendiri untuk logo yang dipercayai, yang digunakan memang logo-logo yang bukan orang bilang hack, bukan orang bilang palsu, tapi logo-logo daripada pengeluar kita, ya teman-teman. Dan yang ketiga, testimoni positif dan penilaian, ya, daripada pelanggan lain dipaparkan dalam laman e-dagang. Ini akan menambahkan lagi kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita sekiranya ada testimoni yang kita sertakan, ada testimoni yang pelanggan-pelanggan sendiri muat naik dalam kita punya platform, tuan-tuan. Jadi berdasarkan kepada kepercayaan dan reputasi jenama ini, ya, kepercayaan digital yang tinggi akan meningkatkan kadar pembelian berulang dan membina kesetiaan pelanggan terhadap produk GM marketing ini, teman-teman. Jadi yang seterusnya yaitu faktor logistik, ya, faktor logistik dan penghantaran. Oke, teman-teman. Jadi untuk logistik dan penghantaran ini merupakan salah satu cabaran utamalah dalam talian yaitu pengurusan penghantaran produk fisikal yang berat, kadang-kadang kiranya dalam pembelian secara vokal. Dan yang kedua ini faktor kiranya tempat-tempat yang tempat-tempat pengantaran ini adalah jauh, ya teman-teman. Jadi mungkin ini adalah cabaran-cabaran kita. Jadi faktor logistik ini, ya teman-teman, melibatkan ada 3 di sini. Yang pertama, sistem penghantaran yang cekap. Oke, GM marketing ini kita akan membuat logistik dan penghantaran ini sistem penghantaran yang cekap dan cost efektif, terutamanya bagi kawasan luar bandar yang terhad akses penghantaran, ya teman-teman. Dan begitu juga untuk yang kedua, GM marketing akan mengadakan kerjasama dengan syarikat-syarikat logistik tempatan bagi memastikan barangan sampai dalam keadaan yang baik dan puas hati, ya teman-teman. Bagi pelanggan kita mau orang bilang kita mau
kepuasan pelanggan itu uh, semasa penghantaran. Jadi ini sangat penting sebenarnya, teman-teman. Dan yang ketiga, pengurusan stok dan gudang supaya pesanan dapat dipenuhi dengan cepat. Ah, ini bagi GM marketing, pengurusan stok dalam gudang kita sudah standby agar setiap pembelian daripada pelanggan itu kita tidak akan mengambil masa yang panjang untuk memenuhi orang bilang keperluannya ataupun menghantar keperluannya. Jadi kita akan mengambil masa yang orang bilang dalam masa yang pendek, lebih kurang dalam seminggu begitu ya, teman-teman. Seminggu sekiranya terletak di pedalaman lah. Dan bagi produk seperti bagi produk yang GM marketing ini, GM marketing pasarkan, sistem logistik ini perlu disokong oleh rangkaian pengedar lah. Kita perlu ada rangkaian pengedar tempatan untuk mengurangkan kos dan masa pengantaran. Ini adalah strategi daripada GM marketing. Jadi yang seterusnya yaitu faktor kompetensi ya, sumber manusia dan pengetahuan digital ya, teman-teman. Jadi untuk kompetensi sumber manusia dan pengetahuan digital ini, pemasaran dalam talian ya, memerlukan kemahiran digital dalam kalangan pegawai ataupun pengedar. Antara kemahiran penting ya, ini bagi sumber manusia, bagi GM marketingnya, pengurusan account media sosial dan platform jualan. Ini kita mesti ada kemahiran dalam mengurus account media sosial dan platform jualan agar sentiasa diupdate ya, teman-teman. Jangan pula ada yang membuat tempahan tapi kita tidak, orang bilang proses pengurusan kita lambat. Jadi itu memang merugikan lah, dan mungkin banyak komplain yang akan kita terima. Yang kedua ini keupayaan menghasilkan kandungan ya, keupayaan menghasilkan kandungan promosi seperti gambar ya, teman-teman, gambar, video, infografik ya. Ini sangat penting dalam promosi untuk kita adakan ya, teman-teman. Dan yang ketiga bagi kompetensi sumber manusia dan pengetahuan digital ya, yaitu penggunaan analitik digital untuk menilai prestasi kampanye. Ini orang bilang kita perlu buat analisis lah ya tentang kampanye kita, penilaian kita tengok adakah orang bilang adakah kita punya kampanye ini berjaya ataupun tidak ya, teman-teman. Jadi untuk GM marketing ini memang kita sediakan pegawai-pegawai yang boleh yang terlatih dalam pemasaran digital kepada selain daripada itu juga kita membuat latihan pemasaran digital kepada pengedar dan petugas jualan ya, teman-teman, agar memastikan kampanye berjalan secara konsisten dan profesional. Dan untuk faktor yang seterusnya ya, yaitu faktor faktor sokongan dan kerjasama pihak berkepentingan, teman-teman. GM, kejayaan pemasaran produk GM marketing juga dipengaruhi oleh sokongan berbagai pihak, termasuklah ya, Tuan. Salah satunya Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Kraftangan Malaysia yaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya lah. Jadi kita buat kolaborasi dengan
perubahan dan kemajuan keraptangan Malaysia ini ya tuan-tuan, agar setiap produk kita ini diiktiraf dan bukan orang bilang produk kita ini bukan produk yang tiruan lah, tapi original, yang asli ya teman-teman. Jadi yang kedua, kita juga berkolaborasi bersama agensi-agensi kerajaan seperti lembaga minyak sawit Malaysia, Jabatan Pertanian, Lembaga Peladang, FAMA, bagi membantu mempromosikanlah produk tempatan seperti baja tadi itu ya teman-teman. Jadi yang ketiga, teman-teman, yang ketiga, koperasi peladangan dan pengedar yang sah membantu mengedar produk kepada pekebun kecil. Ini bagi baja tadilah teman-teman. Dan selain daripada itu, untuk kain batik ini juga kita buat, orang bilang kita berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan ataupun agensi mana-mana kedai swasta yang terlibat secara langsung dalam penjualan kain batik. Jadi kerjasama strategik ini akan memastikan saluran pemasaran digital disokong oleh rangkaian fisikal yang kuat di lapangan. Ini merupakan faktor yang sangat penting lah, faktor sokongan dan kerjasama pihak kepentingannya, teman-teman. Dan yang seterusnya yaitu faktor tingkah laku dan kesediaan pengguna. Akhir sekali ini kejayaan pemasaran digital terus bergantung kepada pengguna menggunakan platform dalam talian ya teman-teman. Walaupun semakin ramai pelanggan yang celik digital, masih terdapat segmen pengguna yang lebih selesa membeli secara fizikal di kedai pertanian ataupun di kedai-kedai beauty. Yang kedua, kurang mahir menggunakan platform e-dagang. Oleh itu, kampanye kesadaran digital dan latihan asas pembelian perlu dijalankan untuk meningkatkan penerimaan pengguna terhadap jualan dalam talian ya, teman-teman. Dan itu merupakan proses pemasaran produk lah. Jadi kita dapat di sini lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 proses pemasaran, yaitu teknologi dan infrastruktur digital. Kita kena ada strategi pemasaran digital, kepercayaan dan reputasi jenama, logistik dan pengantaran, kompetensi sumber manusia dan sumber manusia dan pengetahuan ya, sumber manusia dan pengetahuan digital ya teman-teman, sokongan dan kerjasama pihak kepentingan, dan yang terakhir yaitu tingkah laku dan kesediaan pengguna. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada yang seterusnya, yaitu ini merupakan saluran aplikasi yang digunakan lah. Ini terdapat ada 10 aplikasi yang kita akan gunakan oleh GM Marketing, yaitu Amazon, AliExpress, Shopee, Lazada, eBay, Etsy, Fiverr, TikTok Shop, 9 itu Facebook Marketplace, dan 10 Google Play ataupun Apple Apps Store ya, teman-teman. Jadi kita akan pergi kepada tajuk seterusnya, yaitu cabaran dalam pemasaran digital nih. Di sini ada sebenarnya banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam pemasaran digital ini, tapi di sini kita hanya ambil 2, yaitu yang pertama keterbatasan
infrastruktur dan akses internet luar bandar ya teman-teman. Ini merupakan cabaran dalam pemasaran digital sebab kebanyakan daerah ya kebanyakan daerah di luar bandar, terutamanya sekali di Sabah dan Sarawak ini ya teman-teman, mempunyai masalah capaian internet yang tidak stabil. Ini bagi di pedalaman-pedalaman. Pada masa kini pun masih lagi ya teman-teman, masih lagi ini merupakan cabaran utama kita lah. Yang kedua, kita membina kepercayaan pelanggan. Ini cabaran kita. Sebab kesukaran membina kepercayaan pelanggan terhadap jenama dan kualiti produk. Ya teman-teman, ini adalah cabaran dalam pemasaran digital. Seperti yang saya katakan tadi itu, sebab itu kita kena buat kolaborasi dengan agensi-agensi yang berkenaan. Begitu juga dengan kedai-kedai butik yang diiktiraf. Jadi berdasarkan kepada ini mungkin kita boleh mengatasi, kita boleh membina kepercayaan kepada pelanggan kita lah ya teman-teman. Dan yang akhir sekali dalam pembentangan ini kita telah sampai kepada kata terakhir yaitu kesimpulan ya teman-teman. Jadi secara keseluruhan kesimpulan daripada tajuk pertama sehinggalah tajuk terakhir ini ya teman-teman, bagi pemasaran digital ini, pemasaran digital ialah kunci ya, kunci kejayaan perniagaan modern, karena mampu menarik pelanggan dengan lebih berkesan, cepat dan mudah. Ya, Tuan, usahawan perlu bijak memanfaatkan teknologi serta strategi kreatif agar terus berdaya saing dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Ya, rasanya tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai kepada tajuk yang terakhir, dan di sini saya selaku ahli kumpulan daripada GM Marketing ini ingin mengucapkan terima kasih di atas perhatian dan orang bilang kesudian tuan-tuan dalam mendengar taklimat yang kita sampaikan ini ya teman-teman. Dengan ini sekali lagi saya bagi wakil GM Marketing ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya. Terima kasih teman-teman.